Malaysia tidak mampu laksana lockdown. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Malaysia tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat sekiranya melaksanakan lockdown atau sekatan pergerakan untuk mengekang penularan COVID-19. Menerusi ciapan di Twitter Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebaliknya berkata, strategi kerajaan untuk menyekap penularan wabak tersebut adalah dengan melaksanakan strategi mitigasi. Menurutnya, tidak dinafikan pendekatan China melaksanakan lockdown berkesan. Namun, strategi mereka iaitu pembendungan atau zero COVID bermaksud total lockdown bila ada hanya 3 kes positif. Khairi menegaskan Malaysia telah mengurus kes positif dengan berkesan apabila mencatatkan kadar vaksinasi yang tinggi. Beliau turut mengingatkan rakyat terus menjaga prosedur operasi standard SOP agar kadar kematian, penggunaan unit rawat terapi dan kemasukan ke hospital dapat dikurangkan. Pemberian vaksinasi dos penggalak mampu mengelakkan berlaku komplikasi penyakit sekiranya individu dijangkiti COVID-19. Ia juga bertujuan meningkatkan semula antibodi individu kepada tahap yang optimum. Pakar Kesihatan, Pekerjaan, Kecemasan dan Kesihatan Am Dr. Hanafiah Bashirun menjelaskan tahap antibodi yang optimum dapat memastikan tubuh berupaya melawan jangkitan COVID-19. Setidak-tidaknya antibodi dalam badan itu cukup kuat untuk melawan jangkitan COVID-19 dan ini amatlah penting untuk kita mengelakkan daripada komplikasi yang berlaku akibat daripada jangkitan tersebut. Komplikasi yang kita risaukan terutamanya jika melibatkan peparu, organ dalaman seperti buah pinggang dan juga hati. So itulah kerananya kerajaan menyarankan ataupun menggalakkan kita untuk mengambil booster dose ataupun dos penggalak untuk meningkatkan kembali nilai antibodi dalam badan. Dr. Hanafiah mengulas mengenai pembukaan 4 pusat pemberian vaksin PPV integrasi dengan kapasiti yang lebih besar di Lembah Kelang. Bagaimanapun, beliau mencadangkan satu sistem yang lebih praktikal diwujudkan iaitu memastikan tahap antibodi penerima diperiksa terlebih dahulu sebelum diberi dos penggalak. Dijadual memulakan operasi bermula 15 Januari ini, PPV integrasi tersebut dibuka sebagai langkah meningkatkan kapasiti pemberian vaksinasi dos penggalak. Seramai 55 individu yang menyertai parti liar di sebuah premis Jalan Aminuddin Baki, Taman Tun Dr. Ismail TTDI di Kuala Lumpur semalam dikompaun kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Fasa 4 Pemulihan Negara PPN. Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata polis mengeluarkan kompaun RM1,000 seorang kepada semua pengunjung manakala pemilik premis hiburan turut dikompaun RM1,000. Menurutnya, polis turut menahan 2 individu dipercayai penganjur dan penjaga premis serta 33 pengunjung warga asing berusia antara 18 hingga 56 tahun dalam serbuan pada pukul 10.50 malam itu. Ketika serbuan, pelanggan premis dengan kapasiti yang ramai sedang berhibur sambil minum minuman keras hingga menyukarkan penjarakan sosial. Keseluruhan kompaun bernilai RM56,000 dan kesemua tangkapan dibawa balik ke IPD Brickfields untuk siasatan lanjut.
Kes disiasat mengikut Seksyen 4 Akta Hiburan, Seksyen 22(B Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit APPPB 1988, Seksyen 6(1)(C Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad bersedia untuk bertemu dengan syarikat pengendali umrah bagi membincangkan langkah penangguhan umrah yang diambil kerajaan. Beliau berkata pihaknya akan menetapkan satu tarikh bagi tujuan tersebut kelak. Beliau menjelaskan keputusan penangguhan ibadah umrah yang diambil ketika ini tidak dilakukan sewenang-wenangnya tetapi demi kepentingan kesihatan awam. InsyaAllah tarikh akan ditentukan oleh pegawai saya nanti. Boleh bincang dengan saya. Boleh bincang. Kita sebagai kerajaan kita tengok dari segi masalah yang lebih besar lagi lah. Itu masalah kesihatan awam yang lebih besar lagi. Bukan saja-saja. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Sriti Bestari di Baganserai, Perak. Kerajaan sememangnya berhasrat untuk merapatkan semula saf solat buat jemaah di masjid dalam negara. Namun, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad, keputusan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP penjarakan jemaah itu bukan disengajakan. Sebaliknya diambil atas pandangan dan nasihat pelbagai pihak. Jelas beliau, apa-apa keputusan yang diambil bergantung atas bidang kuasa kerajaan negeri dan perlu dihormati. Betul lah, memang kita nak supaya rapat sah. Keputusan yang dibuat itu pun bukan keputusan saja-saja dibuat. Yang diputuskan oleh orang-orang agama buat benda gitu. Ulama buat keputusan itu pun dia pun tahu ya bab tu. Dan kemudian pula kita lepas dua keputusan kita pula kita kena menghadap kepada pihak berkuasa agama negeri. Kalau dibenarkan oleh pihak kesihatan sekalipun, pihak agama negeri pula ada hak lain. Di Saudi pun terpaksa jarak balik lah. Pasal apa? Dulu sekarang ni slow je lah apabila Saudi pun jarak balik. Ada sebab. Perkembangan banjir. Tambahan bantuan banjir keluarga Malaysia termasuk wang tunai dan baucer akan mula diagih kepada penduduk terjejas di seluruh negara esok. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dengan agihan berkenaan ia diharap dapat mengurangkan beban selain kemudahan pembelian barangan elektronik dan keperluan lain. Sumbangan lain akan mula dibayar mulai daripada hari Isnin ataupun hari besok lah. Sama ada wang yang cash 2,500 untuk pembelian peralatan rumah. Kita akan bayar mulai besok kita akan bayar. Dan ada dua kaedah lah. Satu kaedah, tiga kaedah hantar ke rumah ataupun kaedah mengumpulkan mereka di pusat-pusat orang ramai, dewan dan sebagainya, ataupun masuk melalui akaun masing-masing. Jadi tiga pilihan lah. Itu saya serahkan kepada pihak daerah untuk menentukan, untuk berbincang dengan pihak ICU yang menguruskan dari segi pembayaran itu. Begitu juga dengan voucher elektrik, voucher kenderaan, repair kenderaan dan sebagainya juga kita akan mulakan mulai besok. Kerja-kerja pembaikan rumah rosak yang melibatkan baik pulih kontraktor dilantik telah mula dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR di Pahang, Negeri Sembilan dan Melaka. Setiap pihak termasuk ketua kampung harus bekerjasama bagi memudahkan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir dapat disalurkan dengan tepat. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan bantuan wang ihsan BWI kepada 478 penduduk terjejas banjir yang tidak berpindah di Bera Pahang.
Lebih 300 buah sekolah di seluruh negara dikenal pasti terjejas akibat banjir dengan sebahagiannya telah dibuka bagi sesi persekolahan penggal ketiga bermula hari ini untuk kumpulan A. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Alamin, sebahagiannya masih belum dibuka kerana masih digenangi air, dijadikan pusat pemindahan sementara PPS atau masih dalam proses pembersihan. Tambah beliau, sekolah yang tidak dibuka mengikut jadual asal dijangka memulakan sesi persekolahan pada minggu hadapan. Antara sekolah terlibat termasuk di Sabah, Pahang dan Selangor. Beliau berharap agar semua pihak dapat membantu kerja pembersihan sekolah supaya sesi persekolahan dapat dijalankan mengikut perancangan. Beliau meninjau kerja-kerja pembersihan di Sekolah Kebangsaan Pulau Paya, Segamat yang terjejas banjir. Kita beralih kepada perkembangan banjir di Muar. Keadaan cuaca baik dan tiada pertambahan penduduk terjejas di PPS daerah itu. Laporannya bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik. Okey, baik, terima kasih. Sekarang ini saya berada di Bukit Kepong Muar untuk membawakan perkembangan semasa situasi banjir di daerah Muar. Setakat malam ini tidak banyak perubahan yang dapat saya kongsikan. Keadaan masih lagi sama dan statistik semasa di daerah Muar juga masih kekal dengan 1,141 penduduk terjejas yang ditempatkan di 11 buah pusat pemindahan sementara di daerah Muar. Tinjauan kami di Bukit Kepong tadi mendapati banyak rumah yang masih lagi ditenggelami air memandangkan kawasan ini begitu hampir dengan sungai dan keadaan dijangka mengambil sedikit masa lagi untuk pulih sepenuhnya. Begitu juga dengan di PPS, tiada pertambahan penduduk yang dicatatkan setakat ini dan keadaan begitu terkawal dan setakat ini juga tiada lagi laporan ataupun kes COVID-19 dilaporkan di semua PPS yang dibuka di daerah Muar. Di kawasan ini juga seperti Jalan Bukit Kepong ini sebenarnya masih lagi ditutup kepada semua kenderaan ringan dan anda pengguna jalan raya di sini dinasihatkan untuk tidak melalui jalan ini bagi mengelakkan sebarang risiko dan pemantauan sentiasa dibuat pasukan keselamatan bagi mengelakkan sebarang insiden di Bukit Kepong Muar ini. Baik, saya rasa ini sahaja yang dapat saya kongsikan untuk perkembangan semasa keadaan banjir di Muar Johor. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Taufik. 3 negeri iaitu Melaka, Pahang dan Johor masih merekodkan penduduk terjejas banjir. Namun jumlahnya terus berkurangan. Setakat pukul 11 malam tadi, 3,445 penduduk masih berada di 46 PPS. Berikut statistik banjir semasa di negeri terlibat. Bersua kembali. Pengeluaran tambahan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP memberi risiko kepada pencarum pada masa depan. Menurut Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Syahril Sufian Hamdan, kerajaan membuat pertimbangan setiap keputusan dasar dengan keperluan semasa bagi mengimbangi kepentingan rakyat untuk jangka pendek dan panjang. Ketika COVID memuncak, pada ketika PKP sektor ekonomi ditutup ataupun dikekang dengan serius, pelbagai bantuan yang disalurkan yang diminta, termasuklah saya fikir wajar pada waktu itu pengeluaran KWSP dibenarkan. Jadi 101 bilion telah pun dikeluarkan melalui 3 skim sebelum ini. Ya. Cuma soalannya bukannya kerajaan tak boleh bagi dan telah bagi. Cuma soalannya sampai bila, apa hadnya dan apa kesesuaiannya pada sesuatu ketika. Tambahnya, pengeluaran wang daripada KWSP buat kali ketiga akan memberi impak kepada kemampuan institusi dana persaraan itu untuk melabur sekaligus menjana pendapatan kalau dividen. Kalau kita jual aset tempatan, kita tahu EPF, KWSP dia banyak melabur dalam bursa, ada kesan pada bursa. Kalau ada orang kata, okay, let's sell assets from overseas, pun ada kesan pada dividen KWSP because
kebanyakan dividen ataupun income KWSP ni datang daripada foreign investment KWSP. Kalau kita sell assets, foreign assets sekalipun akan ada kesan kepada dividen dan kepada pelabur dalam Malaysia pun bila tengok KWSP ni dah mula kecil, ada kemungkinan mereka akan tarik keluar. Justru kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan dan inisiatif sebagai alternatif untuk mengurangkan beban penduduk terjejas banjir. Ini meliputi bantuan wang ihsan dan moratorium. Sementara itu, beliau berpandangan beberapa langkah pembaharuan untuk memperkukuh jaringan keselamatan sosial rakyat pada masa hadapan boleh dibuat. Antaranya menyemak semula tahap gaji minimum dan penstrukturan semula pengagihan subsidi. Kita kena pastikan merancakkan peluang pekerjaan dan merancakkan ekonomi. Apabila pendapatan rakyat boleh meningkat, sejajar dengan peningkatan dan pemulihan ekonomi, dengan sendirinya simpanan mereka sama ada simpanan persaraan KWSP ataupun simpanan sendiri akan juga meningkat. Kalau kita susun balik perbelanjaan kerajaan, subsidi mana yang kita rasa boleh disemak semula dan kita alihkan bantuan itu supaya lebih banyak penerima JKM misalnya. Rakaman temu bual penuh bersama Syahril Sufian Hamdan dapat anda saksikan dalam program Biz Malaysia esok pukul 2 petang di saluran TV1 dan Berita RTM. Mengiktiraf bahawa ini sebenarnya kali ini Tarif baharu elektrik bagi tempoh 2022 sehingga 2024 tidak akan membebankan rakyat. Itu jaminan kerajaan menjelang pengumuman tarif baharu elektrik dalam masa terdekat. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, kerajaan mengambil kira keadaan negara ini yang sedang pulih daripada pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi. Tarif baharu itu juga akan memberi manfaat khususnya kepada hampir 85% daripada 8 juta pemilik akaun domestik di seluruhkan kerajaan, NGO dan kelab di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, beliau berkata semua bekalan elektrik di lokasi terjejas banjir termasuk Selangor dan Pahang sudah pulih sepenuhnya menggunakan aliran biasa serta jana kuasa mobil. Pembukaan sekolah bagi Penggal 3 2021-2022 mengambil kira semua keadaan termasuk bencana banjir, penularan COVID-19 dan varian Omicron. Kaedah penggiliran untuk kehadiran pelajar secara bersemuka dilihat sebagai tindakan progresif dan cermat. Kita ikuti laporan Nur Julizan Muhammad Zain yang meninjau persediaannya di Negeri Sembilan. Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Zafri Pak Wanteh berkata, persiapan dari aspek emosi serta mental pelajar perlu diberi perhatian agar mereka dapat kembali dalam suasana pembelajaran yang kondusif serta selamat. Cuma yang kami mengharapkan adalah keadaan emosi students. So sebab banyak sangat cuti, sambung balik cuti, terutama sekali bagi yang kelas-kelas peperiksaan. So memang harap sangat agar mereka ni tabah dan bersedia untuk menghadiri peperiksaan secara norma baru ni. Ibu bapa pula berharap agar sektor pendidikan menambah baik serta mengenal pasti situasi yang dihadapi pelajar setelah sekian lama sekolah ditutup akibat pandemik serta bencana banjir. Jadi apa yang saya berharapkan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita dah tahu COVID ni adalah satu perkara yang dah biasa. Mula-mula awal kita ingat benda ni untuk jangka masa pendek. Tapi kita dah tahu benda ni jangka masa panjang. Terpaksa kita buka sekolah. Tapi saya rasa kalau kita kekalkan hybrid classes seperti mana kumpulan A, kumpulan B, datang seminggu sekolah dan seminggu dan kumpulan B, itu lagi baik. Sebab macam-macam pun nama pembelajaran di sekolah amat penting daripada PDPR. So saya sebagai ibu, saya sentiasa memastikan bahawa semasa mereka sedang belajar PDPR, selepas pembelajaran, kita mesti sentiasa berkomunikasi dengan mereka. Adakah mereka menghadapi suatu masalah atau apa. Dan pada masa yang sama, untuk memastikan bahawa mereka tak stres, kita tidak harus selalu menyuruh mereka untuk belajar saja. Kita lakukan aktiviti yang lain di rumah.
Bagi pelajar, mereka cukup teruja untuk kembali ke sekolah secara bersemuka yang dilihat lebih berkesan untuk memahami subjek yang disampaikan berbanding pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR) yang dilaksana secara dalam talian. Persiapan saya untuk kembali ke sekolah inilah saya mesti bersedia dari segi emosi dan juga fizikal. Saya juga sudah membuat ulang kaji di rumah bagi persiapan saya untuk mindset supaya saya ready berada di sekolah dengan rakan-rakan. Dengan kini pun kita pun nak dekat dengan SPM, jadi mindset kita pun kena fokus ke arah itu. Saya sangat aware sebenarnya sebab ada virus baru Omicron. So saya yakinlah bahawa pihak sekolah akan menyediakan SOP yang ketat dan akan selalu sentiasa memastikan murid-murid mereka selamat. Ada di antara pelajar sekolah yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19 serta kejadian banjir di beberapa negeri baru-baru ini. Justru sektor pendidikan seharusnya memanfaatkan tahun 2022 dengan melakukan reformasi serta penambahbaikan bagi memastikan pembelajaran serta emosi anak-anak pelajar ini kembali ke landasan asal. Nur Julizad Muhammad Zain, RTM. Saudara, mayat seorang nelayan tempatan yang disyaki terjatuh dari bot di perairan Sipitang, Sabah telah ditemui. Pengarah Zon Maritim Labuan, Kapten Nudin Jusso berkata mangsa Muhammad Iqbal Daud, 43 tahun, dilaporkan hilang semasa menangkap ikan di pesisir pantai awal pagi tadi. Pusat Operasi Zon Labuan menerima maklumat berkaitan kehilangan mangsa pada pukul 8.15 pagi sekaligus mengaktifkan op cari lamat yang memfokuskan pencarian di kawasan sekitar 5 batu nautika dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Mayat mangsa kemudiannya ditemukan di kawasan Sungai Buntu kira-kira pukul 1.50 tengah hari sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tersebut turut melibatkan kerjasama daripada polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Agensi Pertahanan Awam serta komuniti maritim setempat. Kita beralih ke segmen sukan. Gaji kerja hakiki dan allowance selaku atlet adalah dua perkara berbeza. Justru mengaitkan kedua-duanya dalam konteks sama adalah tidak adil. Atlet 110 meter lari berpagar kebangsaan Raizam Shah Wan Sofian menyifatkan alasan pengarah atlet Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin merasionalkan penstrukturan semula allowance latihan adalah tidak tepat. Apa kaitan saya bekerja di sukan di Sabah allowance training? Di Sabah saya kerja, memang betul saya kerja. So saya dapat 2,700. Tapi sekarang ni dalam masa yang sama saya juga mewakili Malaysia untuk pergi mana-mana competition, untuk mewakili Malaysia lah, untuk prepare untuk SEA Games. Tapi dibayar dengan 800, apa yang macam tidak berbaloi lah. Bagi saya tidak berbaloi. So Jeffrey tidak boleh cakap dia tidak boleh samakan saya punya kerja and allowance. Raizam yang menghuni ranking kedua Asia dan menyumbang pingat pada setiap kejohanan itu memohon agar pihak berkaitan menyemak semula kadar allowance baharu. Pemotongan jumlah bayaran sedikit sebanyak akan menjejaskan semangat para atlet yang sedang mempersiapkan diri ke Sukan SEA Vietnam 2022. Bagi saya, sekarang saya tengok pun semua itu pun semua atlet yang terjejas pun sekarang mau training pun tidak semangat. Dengan bayaran 800. Siapa yang mau training 800 sakit-sakit, penat-penat. Tapi sekarang Malaysia mau kita bagi 100% training dengan allowance 800. Patutnya Malaysia dia kena fikirlah. Mungkin yang siapa yang dapat silver medal last SEA Games dia boleh bagi 1,500 and 1,000.
Penstrukturan semula bayaran allowance atlet diumum MSN Rabu lalu. Ia dilaksana susulan peruntukan keuangan yang terhad. Menang pingat Tamasya Sukan C menjadi salah satu daripada 5 misi utama ditetapkan Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA bagi tempoh 6 tahun akan datang. Presiden MABA Datuk Lee Tian Hock berkata pelan dirangka bagi mengembalikan era kegemilangan sukan itu. Antara lain, pelan turut mengetengahkan pengukuhan keuangan persatuan, memperbaiki mutu latihan, mengambil pemain naturalisasi serta menganjurkan liga profesional. Datuk Lee yakin kualiti yang ada dalam skuad kebangsaan mampu menghadiahkan pingat buat negara. SEA Games dia ada 5 player yang lelaki, wanita dan 3-on-3, 3 player. So actually kita di last SEA Games, although we are very weak, still get 1 medal in 3-on-3. So we want to get medal if possible, of course. One of the four, we will try 1 or 4. But of course, 3-on-3 will be a better bet, and then we will concentrate on every. We don't just concentrate on something and then neglect on the other. All the four so-called four categories to make sure that we are well prepared. We are well prepared now. Pada Tamasya Sukan C 2019, skuad wanita negara gagal mempertahankan pingat emas dimenangi pada edisi sukan terdahulu. Susulan penahanan pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic di Australia ekoran keraguan terhadap status vaksinasinya. Dokumen membuktikan pemain serba itu dikecualikan daripada pemeriksaan kesihatan mengenai vaksin bagi menyertai saingan terbuka Australia didedahkan. Perkara itu dinyatakan sebuah dokumen yang diterbitkan Mahkamah Litar Persekutuan Australia. Menurut dokumen itu, pengecualian diberi memandangkan Djokovic baru sembuh daripada COVID-19. Surat didakwa ditulis Ketua Pegawai Perubatan Tenis Australia. Pendedahan itu muncul ketika pemain terbabit ditahan di sebuah pusat tahanan sementara di Melbourne selepas visanya dibatalkan. Dokumen itu telah diserah kepada mahkamah untuk pendengaran kes yang dijadual berlangsung Isnin. Djokovic ditahan di fasiliti terbabit sejak Khamis lalu. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.